When I say bakat, you say besi. Bakat. Bakat. Good job, y'all. Dalam episod lepas, kita telah ke Handsome Boy Modelling School untuk berkenalan dengan Tim E. Kali ini pula, giliran Tim F untuk berstory sikit. Mari kita dengarkan cerita Razali. Sebenarnya saya adalah seorang pelumba motocross. So saya dah berlumba sejak di bangku sekolah lagi. Cuma di motocross ni dia tak ada highlight. So bila saya keluar, saya dah buat bisnes sendiri, saya ada sedikit income untuk ceburi lebih serius dalam bidang pemotoran. So saya build up satu team. Dulu team kita dikenali sebagai Bumi Motorsport. So once kita dah start daripada mini bike, kita tukar nama kepada Cilik Motorsport lah. Cilik macam Cilik tu kecil lah. So harap dia boleh grow jadi besar lah. So apa yang saya buat selama ni, bila sampai satu tahap saya tinggalkan perniagaan tu, saya terus aktif dalam dunia pemotoran. So pemotoran ni adalah bukan dunia pemotoran ni bukan dunia shop sendiri, tapi dunia pemotoran ni adalah industri. Okey, saya mempunyai satu anak, iaitu Muhammad Fitri Ashraf. So dia pada asalnya isteri saya tak minat lah untuk dia berada di dalam industri motorsport. Tapi sebab anak dia selalunya passion dia macam itulah. Anak akan tengok bapa. So bila bapa dia tidak mengalami kesusahan atau apa-apa yang tak baik di dalam satu bidang, so anak dia akan ikut. So lama kelamaan isteri saya akur lah, dia akan ikut. So sekarang ni saya ada satu team untuk Kaprik. Isteri saya pun run satu team untuk Kaprik. So anak saya dia akan run lagi satu team Kaprik. So kami duduk di dalam dunia yang sama. So lebih seronok lah sebab bila balik rumah kami bercerita benda yang sama. Dan kadang-kadang isteri saya marah saya, tim saya marah tim anak saya. So bila kami makan, kami bercerita benda yang sama. Itu yang lebih menyeronokkan. Wow, satu keluarga, semua ada tim racing sendiri. Kucing pun ada tim racing ke bang? Sebenarnya saya tak tahu siapa tu teammate saya. Bila diberitahu teammate saya tu Iwan Custom, so saya cuba cari dalam internet tengok siapa dia sebenarnya. So saya takut nanti dia tak boleh terima kita kan, sebab kita rasa ni satu dunia tapi dua alam. So bila saya jumpa dengan Iwan, saya rasa dia seorang yang penyabar, sebab untuk buat custom ni perlukan kesabaran. Motor tu actually kita dah tengok dia di road dah lama. Cuma bagi kami untuk sebab saya di performance, so bagi kami di performance saya rasa tak ada sangat masalah. Cuma saya khawatir daripada custom sebab motor ni dia macam comel sikit kan. Jadi saya tak tahu macam mana mula-mula apa Iwan nak buat. So sebab apa juga ni custom yang dia buat, kami kena follow. Cabaran yang saya perlu ambil adalah macam mana nak matchkan performance dengan custom. Itu yang saya rasa sangat mencabar. Bukan kontes tu, tetapi macam mana kami nak bergabung. Itu yang cabaran tu saya. Inilah kehebatan bakat besi. Macam Tinder je. Menjalinkan hubungan baru sesama insan. Untuk program ni, dia semua sedia maklum, dia customize dengan performance. So kalau ikut prosedurnya, kami tak akan sentuh motor tu dulu lah. Supaya Iwan kena buat customize dulu. Lepas dia buat customize, kami akan check gravity motor, horsepower, baru kami dapat letak berapa horsepower pada enjin tu. Sebab jika kami buat modification untuk enjin tu, mungkin tak suit dengan body yang telah diubah. Tim F ni lain sangat cara mereka. Biasanya tim lain bikin enjin dulu, baru customize supermotor. Tim F pula, diorang custom mereka bentuk dulu, baru nak bikin performance. So macam kita punya time frame tu agak terhad. So saya ada komitmen saya dengan racing team. So ada ketikanya bila di Novi Iwan, dia call saya untuk jumpa, agak masalah lah bagi saya sebab saya komitmen saya macam ada satu tu, ketika tu dia call saya untuk datang decide mana design saya nak, tapi saya di Indonesia.
So agak susah lah, tapi syukur Alhamdulillah sebab sekarang ni dunia canggih kan. So ada video call dan dia boleh tunjuk. So tapi untuk dapat accurate tu saya rasa macam kurang lah. Bila saya balik, saya kena commit hantar anak saya pergi ke Vietnam. Dia ada race di Vietnam, and then bila anak di luar race, hati pun dah berbelah bagi. Teringat anak, teringat kerja. So itulah yang cabaran, dan kadang-kadang kita tak boleh kontrol kan. Bila dia WhatsApp tanya-tanya, kita pun kadang-kadang ini macam kan, tapi kita faham sebab kita berjauhan. Dengan saya punya distance dengan Ivan agak jauh, dia dinilai. Saya di Bukit Beruntung. Saya cubalah untuk tidak tunjukkan pada Ivan yang kekecewaan saya tu dan dengan masa saya tu lah. Jadi supaya kami dapat bekerjasama. Saya tak pasti sama ada Ivan ada masalah dengan saya atau tidak. Saya harap kalau dia ada masalah dengan saya pun, dia pun akan buat macam mana saya buat supaya dia tidak tunjuk. Setakat ni bila saya ke tempat Ivan, tak ada masalah banyak lah. Cuma mungkin saya tengok dia sibuk dengan kerja-kerja dia. Dan kadang-kadang distance tu jauh. Bila saya pergi agak kecewa lah. Alamak, Ivan ada kerja kan, jadi tak dapat nak bincang. So kena give and take lah, memahami. Betul tu. Long distance relationship ni memang kena banyak give and take. Relationship Team F dengan mentor mereka macam mana pula? Sebelum ni saya kenal Rahim melalui TV lah. Saya selalu tengok TV dan rancangan dia di TV lah. So hari ni saya dapat jumpa dia, Alhamdulillah. So nampak dia very sporting dan sangat kelakar lah. Apa yang saya dapat tahu daripada Rahim, dia pun minat motor dan dia pun ada menunggang motor, tapi dia menunggang secara solo lah. Dia tak suka berkumpulan, saya rasa. Mungkin masa dan komitmen dia dengan kerja dia, saya rasa. Ada 2-3 tip yang dia bagi sangat berguna lah, yang kadang saya dan tak terfikir benda tu kan, yang boleh buat performance dan motor tu lebih menarik lah untuk orang luar tengok. Cik Zali ni selaku walaupun dia seorang AJK Surau, tapi dia pun ada masalah di sendiri. Jangan ingat orang AJK Surau tak ada masalah. Dia ni saya dapat tahu bahawa dia anak dia terlibat dengan race, anak dia seorang racer yang akan ke Vietnam. Jadi biasanya dia yang guide dan dia terlibat sama dalam tim untuk anak dia. Tapi kali ni dia tak dapat pasal dia terlibat dengan program ni. Itu yang agak rushing sikit lah. Dia terpaksa buat untuk program ni pula. Jadi masa tu yang membuatkan dia agak berkapar. So nasihat saya secara peribadi, Encik Razali, Encik Razali kena fokus. Satu, tahu matlamat Encik Razali. Encik Razali dekat manakah Encik Razali nak arah Encik Razali sebenarnya. Kalau untuk program ni saya rasa pengorbanan kena perlu. Walaupun anak pergi Vietnam, tapi untuk buat pertama kalinya, saya rasa kalau Encik Razali dah tetapkan hati untuk masuk dalam program ni, saya rasa untuk khas untuk program ni, terpaksa berkorban untuk buat all out dalam program ni, barulah. Sebab kerja tak boleh selalu jalan. Kalau buat sini sikit, saya takut anak Encik Razali sampai Vietnam, sampai Danok je. Lah, ingat si Rahim ni pandai buat lawak je. Tapi kata-kata dan nasihat daripada dia power gak bro. Sekarang, mari kita berkenalan pula dengan teammate Razali. Inilah Iwan, atau nama glamour dia, Nodi. Saya mula asal daripada Honda Cup. Honda Cup, saya naik ke Y100, lepas tu pakai RZ. Bila pakai RZ tu yang saya jauh jalan. Bila jauh jalan atas highway tu kan, Harley lah, chopper lah. Jadi daripada situ saya minat tu. Daripada situ saya minat, saya dah kahwin, saya dah ada kereta, saya jual kereta tu, saya beli Virago lah, mula sekali. Anak belum ada lagi, saya pakai Virago. Pada pakai Virago, minat ubah suai pula. Jadi pada situlah motor yang ada tu saya buat ubah suai lah. Lepas tu, saya kenal Lee Bikers. Jadi saya bekerja dengan dia lah. Bila dia bekerja tu, tu yang jadi satu semangat tu lagi ada lah. Sebab ada orang tunjuk ajar kita kan. Kalau kita belajar sendiri ni, tengok buku ni, parah tu je. Kita boleh tiru dia macam tu. Tapi bila ada orang ajar ni, kita tahu dia punya
spek kedudukan, degree lah, lepas tu dia punya center body lah, ukuran tu tepat lah, tak adalah main boleh je, tak adalah. Itulah bagi saya baguslah ada guru ni. Saya minat dalam bidang pemotoran ni memang daripada sekolah. Lepas tu lepas habis sekolah saya bekerja dengan bengkel di Bikers dalam masa setahun lebih lah. Lepas tu hati tu rasa nak cuba buka sendiri. Alhamdulillah lah saya dapat buka. Saya buka mula sekali dekat kawasan Ampang jugalah. Tapi kawasan tu dalam sangat. Jadi tak sampai setahun saya pindah dekat jalan MR2 tu lah. Bila kat MR2 tu selama hampir 13 tahun lah saya kat situ. Jadi ialah duduk nilai berulang. Jadi dah lama pun rasa letih juga dah. Umur pun dah meningkat. Jadi saya bertukar pada Ampang ke nilai ni bulan 12 hari itulah. Ni itulah pasal kedai saya pun tunggal langgang. Tak berapa nak set up lagi dengan projek ni lagi. Itu yang jadi kedai tu huru-hara sikit lah. Mak saya, ayah saya kan, dia bagi sokongan juga. Bagi sokongan, tak apa, mak ayah mana yang tak bagi sokongan. Bukannya buat benda tak betul kan. Kita buka bengkel motor basuai kan. Itu je lah, cuma memula dulu. Dia tanya, tak salah ke? Macam body kita potong-potong macam ni kan. Tentu lah. Saya macam tak yakin jugalah memula kan. Saya dipanggil untuk join bakat besi ni. Atau orang tu menung jugalah kan. Betul tak betul ni kan. Yang saya dapat partner tu, Razali tu memang best lah. Memang lawak sikit lah dia tu. Mula saya dapat ni ingat nak buat cafe racer. Tapi fikir balik cafe racer ni pun dah ramai orang main. Saya cubalah beralih pada tracker pula lah. Itulah, inilah design dia. Saya ingatkan bengkel Sinodi ni tak ada mesin angkat barang. Cuba tengok saiz muscle dia. Gila babs bro. Bagi saya proses motor ni tak salah. Bagi saya sebab apa saya memang dah sebelum buat memang saya dah fikir dah apa benda saya nak buat. Tak ada separuh kadang buat kejap nak tukar, jadi masa tu suntuk kan. Jadi terbuang masa lah. Motor ni tak ada. Saya memang dah fokus dah apa yang saya nak buat. Barulah saya baraikan dia. Saya buat perongkok belakang tu semua, tangki-tangki tu. Itulah memang saya dah fokus kat dia lah. Sebab apa saya fokus kat dia, saya tak ada kerja lain lagi. Masuk-masuk kemar-kemar kedai, betul ni. Jadi tak adalah kadang-kadang orang motor ni lah nak buat, motor ni nak buat kan. Jadi tak adalah bagi saya. Stres lah. Kita bertukar kedai ni, jadi modal pun kena pakai banyak. Lepas tu dengan berserabut, dapat pula dengan motor untuk bakat besi ni. Jadi sakit kepala bagi saya. Rasa macam nak cancel dah hari tu. Tapi fikir balik, orang rumah cakap tak apalah, pelan-pelan kayuh lah dia cakap kan. Mana tahu rezeki tu kan. Jadi yang sakit kepala ni, masa tu ingatkan suntuk. Dengan kata orang tu kedai tunggal langgang. Salah pula tengok tarikh. Jadi motor buat tadi kerja, masalah pula. Cat pula. Tak sama pula dah warna dah. Dengan tak berpolis lagi. Entahlah. Teruskan je lah kan. Bersabarlah si Badang. Anda pasti boleh berjaya. Mari kita dengar pula komen si Bolat ni. Saya pun selama ni tak pernah jumpa depan-depan. Tengok dalam TV je, tapi hari ni saya rasa teruja lah. Tip-tip tu kira bagus ya untuk saya untuk majukan lagi saya punya kemahiran dan skill saya lah. Cik Wan saya tak tahu sama ada dia gabung warna ke apa, saya tak pasti. Tapi kalau tengok pada segi apa tu, saya pun ada perasan juga. Stiker dan colour yang dia pasang body dengan tu tak sama, dia punya corak dia. Sama ada biru tu ke tepi, yang dia punya jalur tu tak sama lah. Saya tak tahu sama ada itu memang purposely dia buat untuk nampak lain. Tapi kalau itu memang dia buat untuk nampak lain, itu nampaknya lain sangat. Boleh nak buat lain tapi jangan lain sangat. Jadi daripada segi orang kata ketelitian. Ketelitian tu penting. Kekemasan, ketelitian. Tapi saya rasa daripada segi kreativiti, Cik Wan ada. Tapi cuma sedikit kalau boleh ditambahkan sikit tentang dia punya attention dan awareness tentang finishing dia tu lagi bagus.
kemungkinan kesilapan kecil yang dilakukan itu disebabkan kerja dalam keadaan tergesa-gesa. So bila dia dapat tahu ada masa lagi banyak, saya harap Encik Wan dapat lakukan finishingnya dengan lebih baik. Bukan apa, untuk memastikan kerja tu nampak kemas dan bersungguh-sungguh. Dan doa saya semoga Encik Wan dan Encik Rari dapat bekerjasama dengan lebih baik dan kerja lagi blend dan menjadikan satu hasil yang cukup baik. Terima kasih kerana bersama kami. Pastikan terus menonton Bakat Besi di episod yang seterusnya. Akhirnya, kita akan melihat hasil karya binaan kesemua tim. Sambil menunggu episod seterusnya, jangan lupa like, share, subscribe dan komen di bawah. Ciao, geng!